Baik, bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita akan sambung ulang kaji untuk subjek sains. Okey. Minggu lepas kita dah buat ulang kaji untuk unit 1 kemahiran saintifik. Okey, kamu dah buat latihan dan juga kita dah bincangkan jawapan. Okey. So minggu ni kita sambung lagi ulang kaji. Tolong jangan main chat. Okay. Minggu ni kita sambung lagi ulang kaji untuk subjek sains dan hari ni kita akan buat ulang kaji untuk unit 3. Jadi buka muka surat 24. Unit 3 buku teks sains muka surat 24. Okay, bila kita buat ulang kaji ni, okay, Ustaz akan ulang semula, bagi penerangan semula kepada isi-isi penting sahaja sebab kamu dah belajar sebelum ni. Okey, jadi kita hanya akan bincang, hanya akan terangkan untuk isi-isi penting sahaja. Dan okey, kalau kamu ada soalan apa-apa nak tanya, kamu boleh tanya. Okey, sebab konsep ulang kaji kita akan banyak buat latihan. Okey, kita akan terangkan, kamu buat latihan ataupun kamu buat latihan dulu baru Ustaz terangkan dan kita bincang latihan tu. Okey, macam tu. So kalau sepanjang kelas ni kamu ada soalan, nak tanya ke, tak faham ke, angkat tangan sahaja. Okey, baik. So unit 3, apa unit 3 tu punya tajuk? Tajuk apa tu semua? Manusia. Manusia. Tajuk unit 3 adalah manusia. So dalam tajuk ini kita akan belajar tentang manusia. Siapa manusia? Angkat tangan. Oh, ada yang bukan manusia ke? Semua. Semualah manusia. Saya kan? harimau. Astaghfirullahaladzim, harimau pula. Harimau. Semua manusia. Okay? Okay, baik. Terima kasih. Kita human. Human, yes, that is English. Okay, good. Okay, tutup mikrofon. Semua kita manusia. Okay, so hari ni kita nak belajar tentang diri siapa? Diri kita. Okay, tentang diri kamu, tentang diri kawan-kawan, tentang diri semua orang. Okay, diri ibu bapa kamu. Okay, kita akan belajar tentang manusia. Baik, cuba tengok muka surat 24. Okay, subtopik yang pertama tentang manusia membiak. Okay, dalam subtopik ini dia bagi tahu kamu macam mana manusia membiak. Okay, siapa boleh bagi jawapan macam mana cara manusia membiak? Saya. Okay, Nas. Saya kalau membiak macam ni. Nas, macam mana manusia membiak? Membiak. Okay, sebelum Nas jawab. Okay, nak tanya dulu soalan dekat semua. Kejap Nas sebelum Nas jawab. Apa maksud membiak? Membiak. Beranak. Apa maksud membiak? Born. Lahir. Melahirkan anak. Melahirkan bukan. Maksud membiak. Betul. Maksud. What is the meaning of membiak? Melahirkan. Satu. Kalau sampai 3 tak ada jawapan, kamu kalah. 1, 2. Melahirkan anak. 3. Okay dah, salah. Kalah. Salah dah. Kalah, kamu kalah. Okay. Mualim 1, kamu kosong. Okay. Membiak itu maksud dia adalah berkembang. Berkembang. Apa maksud berkembang? Berkembang tu dia daripada 1, dia jadi 2, jadi 3, jadi 4. Faham tak? Berkembang. Daripada sikit jadi banyak. Okay, Ustaz bagi contoh satu. Ayah kamu dengan mak kamu. Ada 2 je kan? Okay. Bila ayah dengan mak kamu ni, bila mak kamu melahirkan kamu, okay, dan juga adik-adik kamu, contoh adik ada 2 orang. Kamu dan juga adik 2 orang. Jadi ayah dengan mak tadi 2 orang, campur 3 orang ni jadi berapa orang semua? 5. Jadi 5 orang. Okay. Jadi daripada 2 orang ni tadi, ayah dengan mak tadi tu dah berkembang, dah semakin banyak. Jadi 5 orang. 5 orang. Silap. 5 orang. So itu maksud membiak. Dia semakin banyak. Okay.
back to my question. Kembali kepada soalan Ustaz tadi. Apa maksud membiak? Macam mana cara manusia membiak? Dia punya anak. Melahirkan anak. Siapa jawab melahirkan anak tu? Akil Okey, pandai, bijak. Dan tadi sebelum ni pun sebelum ni pun ada orang bagi jawapan dah, melahirkan anak, beranak. Okey. So cara manusia membiak adalah dengan cara melahirkan. Tolong mute. Satu. Okay. Baik, so cara manusia membiak adalah dengan cara melahirkan anak. Okey. Ada ke manusia yang membiak dengan cara bertelur? Tak ada. Siapa yang bertelur lain, dia bukan manusia dah tu maksudnya. Allah itu jadikan. mana ada orang nak guna telur. Mana ada kan? Okey. Dah. Okey, baik. So, manusia mesti membiak dengan cara melahirkan anak. Allah jadikan manusia ni cara dia nak ada anak satu, nak ada anak dua, nak ada anak tiga, kena dengan cara melahirkan. Ni sekarang ni Muallim ni tengah tunggu baby, nak tunggu baby Muallim kan. Itu Ustaz Ibrahim nak tunggu baby ni, Ustaz pula nak tunggu baby kan. Jadi isteri Muallim kena melahirkan anak, kena keluarkan anak tu, melahirkan, bukan dengan cara bertelur Jadi kalau siapa yang dia cakap, Ustaz, mak saya melahirkan saya dengan cara bertelur, bukan, salah. Okey, manusia mesti membiak dengan cara melahirkan anak. Kena lahir dulu. Okey, kamu kena lahir, kena keluar daripada perut mak kamu dulu, daripada rahim mak kamu dulu, barulah kamu boleh keluarlah. Okey. Baik. Alim. Ya, Abdul Aziz. Kalau nak melahirkan anak, boleh dari atas, boleh dari perut sampai ke boleh dari bawah. Lepas tu nanti kalau melahirkan, darahnya banyak keluar ya kan, Maklim? Ya. Betul. Okay. Tapi bukan di perut ya. Kamu duduk tu bukan di perut. Kita panggil dia rahim. Okey. Baik. Okey, tak apa. Itu nanti. Itu lepas ni. Itu kamu dah besar, dah darjah lepas ni nanti kita akan belajar pasal benda tu. Okey, baik. Sekarang ni kamu kena tahu manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Okey, good. Dapat semua? Dapat? Okey, good. Okey, subtopik yang kedua. Tadi yang pertama, manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Subtopik yang kedua. Okey, subtopik yang kedua adalah tentang pembesaran. Bila kamu dah lahir, okey, bila kamu dah lahir, mestilah kamu nak membesar, betul tak? Ada ke orang yang dia lahir kita panggil dia baby, betul tak? Kan, baby. Lepas 2 tahun dia masih lagi baby. Ada ke? Dia masih lagi kecil je macam tu. Ada ke? Tak. Dia mesti akan besar kan? Jadi kita akan tengok dekat sini bahawa manusia ni, okey, dan semualah manusia ke, haiwan ke, okey, dia akan semakin membesar. Okey, tetapi untuk manusia, kamu tengok buku teks kamu, ada 4. Ada berapa? 4. Ada 4 proses ataupun proses pembesaran manusia. Okey. Yang pertama, mula-mula bila lahir, kita panggil manusia tu adalah bayi yang kecil yang pegang dokong macam tu kan. Waktu kita panggil sebagai bayi. Okey. Bila bayi ni dia dah besar sikit, kita panggil dia sebagai apa? Kanak-kanak. Kanak-kanak. Siapa kanak-kanak angkat tangan? Saya dah remaja. Remaja pula. Awak semua kanak-kanak. Kamu semua ni kanak-kanak lah. Kamu semua ni masih kanak-kanak lagi. Muallim ni, kita orang kan ada darjah 2, bukan darjah 1 lagi. Kalau darjah 1 memang budak-budak. Darjah 2 pun kanak-kanak juga. Okey. Alah. Dah, mute. Mute, 1, 2, 3. Okey, jadi kamu adalah kanak-kanak. Kalau darjah 6 macam tingkatan 1 tu maksudnya dah remaja dah. Okey, tingkatan 1 dah remaja. Maksudnya kalau kita darjah 1 dulu tu panggil abang. Okey, dengar. Darjah 2, darjah 3. Dengar. Okey.
Walaupun darjah 1 panggil darjah 2 abang contohnya ataupun adik kamu lah, adik kamu panggil kamu abang ataupun panggil kamu kakak. Tapi kamu bukan remaja, bukan dewasa lagi. Kamu masih lagi kanak-kanak. Kenapa dia panggil kamu abang ataupun kenapa dia panggil kamu kakak? Sebab kamu dah besar sikit daripada dia. Betul? Sebab tu panggil abang dan kakak. Tapi kamu masih lagi remaja. Kamu masih lagi kanak-kanak. No. Kamu masih lagi kanak-kanak. Kamu masih lagi kanak-kanak. Apa bukti kamu masih lagi kanak-kanak? Malam. Apa bukti? Ya, Nas. Kenapa? Nas ada apa? Satu adik. Nas ada satu adik, satu abang, satu kakak. Tapi nak peliknya abang Nas dah pecut. Ni dah. Dah pecut. Nanti lepas tahun ni dah jadi ni dah jadi 6. Sebab sekarang abang Nas dah jadi 5. Masih lagi kanak-kanak. Semua masih lagi kanak-kanak. Okey, darjah 6 ke darjah 5 tu kita panggil dia sebagai kanak-kanak lagi. Okey. So, Malim abang kita darjah tingkatan 3. Tingkatan 3 kita panggil remaja. Okey, baik. So, kanak-kanak. Okey, selepas kanak-kanak dah besar sikit daripada kanak-kanak kita panggil apa? Remaja. Okey, peringkat yang ketiga kita panggil remaja. Remaja ni dia dah besar sikit daripada kanak-kanak. Okey. Contohnya dia dah boleh pergi sekolah sendiri, dah tinggi sikit, kan? Dia boleh tulis tulisan cantik. Malam. Nanti kalau dah habis sekolah ni, kalau dah habis ni, lepas tu nanti saya balik kampung. Lepas tu nanti kalau saya kat kampung dah SD. 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 SMP lah, SMP kat Indonesia. SMP. Okey. Aku tak faham. Tu kat Indonesia. Okey. Faham. Indonesia. Okey. Okey, dah. Okey, so peringkat ketiga adalah remaja. Okey. Peringkat yang keempat kita panggil apa? Dewasa. Dewasa angkat tangan. Orang menang. Malam lah. Saya dah dewasa. Saya dewasa. Kamu semua kanak-kanak. Saya dewasa, okey? Kamu kanak-kanak, saya dewasa. Kenapa dewasa? Dewasa ni dia pergi kerja, dia cari duit, kan? Itu kita panggil sebagai dewasa. Okey, ibu bapa kamu kerja, kena buat apa ni? Malim, macam mana kita jadi dewasa, ada kerja buat macam mana? Buat macam mana? Kena kerja lah, kena buat macam mana. Buatlah kerja kamu tu macam gini. Kalau kita dah besar, lepas tu kalau kita nak cari kerja, kita harus cari kerja. Lepas tu kita tanya bosnya dulu, mana tahu baru boleh. Lepas tu kita daftar, kalau dia bagi, lepas tu kita daftar, baru esoknya datang lagi. Kerja. Kerja. Awal-awal kerja. Kamu belajar. Itu beza dewasa dan juga kanak-kanak. Okey. Kamu belajar, orang dewasa macam Ustaz kena kerja. Faham? Ada tak orang dewasa yang belajar lagi? Malim. Nak tahu tak, ayah kita pun kerja, lepas tu ibu kita menjaga. Yelah, Adik kita kerja je, tidur je. Lepas tu mak kita pun sama. Mak kita jualan kuih, lepas tu bapa kita jualan sabun. Okey, baik. 1, 2, 3. Ada bunyi lagi ke? Solihin? Okey, baik. Thank you. Okey, dah. So, itu tadi empat proses pembesaran manusia. Daripada kecil kita panggil bayi, besar sikit kita panggil kanak-kanak, besar sikit lagi kita panggil remaja, bila dah besar betul-betul barulah kita panggil dewasa. Okey. Baik. Seterusnya, okey, cuba kamu tengok muka surat 26. Surat 26 27. Okey. Bila cuba kamu tengok adik kamu dengan kamu. Okey. Berbeza tak?
Berbeza ke sama? Sangat berbeza kan? Okey, cuba kamu tengok kamu dengan ustaz. Berbeza tak? Berbeza. Nah, tak beza. Berbeza. Tapak tangan kamu kecil, tapak tangan saya besar ya, tapak tangan kamu kecil. Okey. Okey, apa lagi beza? Cuba kamu tengok kamu dengan mak ayah kamu. Berbeza tak? Berbeza. Okey, jadi beza sangat. Okey, baik. Dengar. Okey, 1 2 mute. Cepat mute. Sebelum kena kick, kena keluar. Mute dulu. Okey, 3. Okey, baik. Terima kasih. So, Saya enggak mesti. dengar Abdul Aziz. Okey, so bila berbeza maksudnya sepanjang pembesaran kamu itu kamu akan mengalami perbezaan ataupun perubahan. Okey, contohnya perubahan apa contohnya? Saiz badan. Cuba kamu tengok kalau kamu ada gambar kamu masa kecil kan, gambar masa baby kan. Cuba kamu tengok, kamu masa kecil tu besar macam sekarang ke kecil? Kecil kan? Kamu kecil masa baby. Sekarang ni dah besar sikit tak? Dah besar sikit. Besar. Okey. Cuba kamu bayangkan 10 tahun akan datang. Ni sekarang tahun 2021. 10 tahun lagi 2031. Masa tu umur kamu sekarang 8 tahun kan? Masa tu umur kamu 18 tahun. Agak-agak kamu kecil macam sekarang ni kan ataupun dah besar dah? Dah besar. Dah besar, dah tinggi dah. Malim. So, maksudnya dengar dulu. Malim. Oh, Malim. Malim. Bagi saya cakap dulu. Aziz, sekejap. Okay. So, Malim. ya Aziz, kenapa? Kejap. Bagi saya cakap dulu. Kenapa? Kalau 18 tahun dah jam berapa ya, Malim? 18 tahun Dah dah. Dah masuk you dah pun. Okey, dah. Betul. Okey, terima kasih. Baik. So, kamu akan membesar, akan tinggi, badan akan besar, lagi apa lagi? Berat akan bertambah. Okey. Itu adalah perubahan yang kamu akan alami, yang manusia akan alami sepanjang pembesaran manusia. Okey, dia akan tinggi, dia akan besar, dia berat badan dia akan bertambah, muka dia akan berubah. Dulu masa kecil comel je. Sekarang dah besar, dah tak comel sangat dah. Macam tu. Okey. So itu adalah perubahan yang manusia akan alami. Okey. Dan boleh tak kamu kekal? Contohnya kan, Ustaz, saya ni sekarang ni berat saya punya ketinggian saya nak, boleh tak Ustaz 10 tahun akan datang masa saya umur 18 tahun saya nak tinggi macam ni je. Boleh tak? Boleh ke macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Hana dia kepala. Tak boleh. Kamu memang akan membesar, kamu memang akan tinggi, kamu memang akan berat bertambah. Okey? Tinggi. Sampai satu masa yang kamu punya ketinggian, kamu punya berat, kamu punya apa lagi? Bukan berat tak? Kamu punya ketinggian dah tak meningkat lagi dah. Macam Ustaz ni. Baju sama sasiwa. Dengar ni. Dengar. Okey, macam Ustaz ni, ketinggian Ustaz dah tak naik lagi. Ustaz tak boleh tinggi lagi dah. Ini sampai sini je tinggi Ustaz. Macam tu. Okey. Berat mungkin boleh bertambah lagi. Kalau makan banyak lagi, tak kawal makan, boleh bertambah lagi berat badan. Saiz badan pun mungkin akan membesar lagi. Tapi ketinggian tak. Okey. Ya. Itu sebenarnya bukan tambah besar. Tambah gemuk, bukan tambah besar. Sampai baju seluar pun dah tak muat. Besar lah tu maksudnya. Okey. Apa Malim? Okey, baik. Yang seterusnya. Okey, cuba tengok muka surat 28. Buku apa Malim? Buku teks. Buku teks lah, buku tadi lah. Tadi. Okey, muka surat 28. Pembesaran berbeza. Tolong mute. Abdul Aziz. Kan suruh mute kan?
pembesaran berbeza. Okey. Setiap tadi kita dah cakap kita akan sentiasa membesar kan? Okey, tu kamu faham. Faham kan? Yang tu kan? Okey, sekarang ni kita akan tengok pula setiap daripada kita ni, contoh Firasiman, Aish, Uzai, Arisa, Rafa, Atika, Aziz, Nas, semualah, semua orang. Dia mempunyai tumbesaran yang berbeza, yang tak sama. Semua orang dia ada tumbesaran yang berbeza. Tumbesaran tu apa? Tumbesaran tu maksudnya apa ni? Tumbesaran tu maksudnya pembesaran lah. Kamu punya membesar tu tak sama. Surat 28 Abdul Aziz. Okay. Pembesaran kita semua tak sama. Okay. Kamu tak boleh samakan. Ustaz, saya dengan Uzai, okay, saya dua-dua darjah 2. Saya nak tinggi sama dengan Uzai lah. Uzai tinggi whiteboard sekolah kita tu kan, papan putih sekolah kita tu. Saya pun nak tinggi macam tu. Boleh ke? Tak. Okey. Semua orang dia akan mempunyai tumbesaran yang berbeza, yang tak, dia akan mempunyai ketinggian yang berbeza, yang tak sama. Dia akan mempunyai saiz badan yang berbeza, berat yang berbeza. Muka surat berapa, Mualim? Ya. Muka surat berapa? 28. 28. Okey, baik. Baik. So, kenapa kita punya tumbesaran ni berbeza? Dia akan dipengaruhi. Kenapa kita berbeza? Sebab dia akan dipengaruhi oleh apa? Oleh mungkin kita akan tengok nanti dekat subtopik yang last ni, pewarisan. Maksudnya mungkin ayah ibu kamu memang jenis yang tinggi-tinggi. Jadi mungkin kamu juga akan cepat tinggi. Okey, atau mungkin akan dipengaruhi oleh pemakanan. Kamu makan banyak sangat ayam. Hari-hari makan ayam. Sebab tu badan kamu jadi besar. Berbanding dengan kawan lain, ada kawan kamu ni dia tak makan ayam pun, dia tak makan nasi pun. Kan? Dia makan minum air je. Minum air dengan telur je. Jadi dia kurus je. Okey. So tumbesaran setiap orang adalah berbeza bergantung kepada pemakanan, persekitaran, pewarisan. Tadi yang Ustaz cakap tadi, kalau mak ayah dia tinggi pun mungkin dia akan tinggi. So itu semua akan mempengaruhi tumbesaran kamu. Okey, faham? Okey, apa yang Ustaz nak kamu faham dekat sini adalah Amin Adha, tolong mute mikrofon boleh? Amin Adha, mute mikrofon boleh? Mute. Kamu tak mute. Okey, baik. So, apa yang nak kamu faham dekat sini adalah setiap orang mempunyai tumbesaran yang berbeza. Okey, saiz badan berbeza, berat badan berbeza, ketinggian berbeza. Okey, semua tu berbeza. Okey, kenapa berbeza? Sebab tumbesaran kita berbeza. Tumbesaran dipengaruhi oleh pemakanan, pewarisan, persekitaran dan sebagainya. Okey. Baik. Sekarang ni cuba tengok muka surat 30 yang terakhir. Okey, muka surat 30. Okey, muka surat 30 kita tengok tentang pewarisan. Ini tadi yang Ustaz kata tadi tu. Kamu kan? Siapa kamu angkat tangan? Kamu lah kan? Kamu. Ustaz tunjuk ni kamu. Okey. Kamu lahir daripada mak dan juga ayah kamu. Kamu ada mak dengan ayah kan? Lahir daripada mak dan ayah kamu. Okey, jadi dengar. Okey, jadi apa yang ni Ustaz cakap slow ni. Apa yang mak dan ayah kamu ada, kemungkinan kamu akan ada juga. Contohnya. Okey, contoh Contoh mak dengan ayah kamu kulit putih atau kulit cerah. Bukan kulit putih, kulit cerah. Okey, kemungkinan kamu pun kulit cerah juga. Okey. Contoh lain. Macam tadi Ustaz kata, kalau mak dengan ayah kamu tinggi, kemungkinan kamu pun akan cepat tinggi juga.
Okey. Okey, contoh lain. Mata ni mata kan? Mata. Okey. Mata ni. Okey. So, kalau keluarga kamu, tak kisahlah keluarga mak ke ataupun keluarga ayah ke. Contoh ini contoh tau. Bukan kamu, contoh. Kalau mak ataupun ayah kita, keluarganya ada yang mata sepet, contoh mata sepet macam ni kan. Kemungkinan mungkin kamu pun boleh dapat mata sepet juga. Okay. Contoh lain, contoh macam ustaz ni kan. Okay, cuba tengok ustaz punya. Ya, nampak tak? Ustaz punya bulu mata ni. Bulu mata ustaz macam ni, hitam je kan. Cantik je macam ni kan. Pekat kan bulu mata ustaz kan? Okay. Mu'alim. Dengar dulu. Mak Ali punya mata, Mak Ali punya Ali pun sama macam gambar. Okay. So, bulu mata ustaz ni lebat, hitam kan? Okay. Sebab apa? Sebab dalam keluarga ustaz, belah mak ustaz, bulu mata, ramai yang bulu mata macam ni. Bulu mata yang lebat macam ni, yang hitam macam ni. So, sebab tu ustaz pun dapat juga bulu mata yang hitam macam ni. Ada tak orang yang bulu mata dia tak hitam sangat? Ada kan? Bulu mata saya ada. Bulu mata dia macam Abdul Aziz, bulu mata Abdul Aziz tebal. Kenapa bulu mata Abdul Aziz tebal? Sebab ayah Abdul Aziz bulu mata tebal. Betul tak? Betul. So sebab itulah. Jadi ustaz cakapnya, keadaan kamu, butuh mata kita, warna kulit kita, okay, ketinggian kita akan diwarisi oleh, kita akan mendapat apa yang mak ayah kita ada. Okey? Dia akan menurun macam tu. Okey? Faham semua? Alim, muka kita sama saya. Itu Akil cakap, muka saya sama macam muka ayah saya. Itu pun sama. Itu pun diwarisi. Mungkin muka kamu ni macam muka mak kamu ke, macam muka ayah kamu ke. Dia akan diwarisi. Dia akan ikut sikit-sikit sebab kita datang daripada mak dan juga ayah kita. Okey, faham semua? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ada. Tak ada? Okey, tak ada soalan. Baik. Malim. Ya, okey, Yume ada soalan. Kenapa Yume? Malim. Kejap Aziz. Yume tanya soalan apa? Yume nak tanya soalan ke tak? Nasa ada Kat tangan soalan. dia kenapa? Ya, Aziz, kenapa? Lagi berapa minit Malim? 5 minit, sabar. As-sabaru minal iman. Sabar itu separuh daripada iman. Sabar. Berapa minit Malim? 5. Okey. Baik. So, Nasa ada jadi soalan. kelas hari ni kita tak ada homework. Tak ada kerja rumah. Ustaz tak bagi kerja rumah. Okey. Tapi, dengar. Tetapi. Okey, tetapi kelas akan datang. Kelas kita akan datang hari Rabu, betul tak? Kita ada kelas hari Rabu, kelas sains kan hari Rabu. Kelas akan datang, Ustaz akan bagi latihan. Okey, saya bagi latihan. Salin dalam buku nota sains, latihan tu salin. Ya, salin pakai tangan. Jangan print. Jangan print, betul. Tak dibenarkan print. Salin pakai tangan dalam buku nota sains. Buat. Lepas tu jawapan nak kena letak kat mana? Jawapan kat sana. Jawapan. Ambil gambar jawapan kamu tu yang kamu dah siap cantik tu. Ambil gambar. Letak gambar tu dalam Google Drive. Link nanti Mu'alim bagi. Okey. Okey, bila nak kena buat tu nanti? Esok. Kelas bila? Rabu. Kelas hari Rabu kelas akan datang nanti. Okey? Hari Rabu insya-Allah Mu'alim, insya-Allah hari Rabu nanti kita bertemu lagi. Dengar. Okey, jadi sebelum kelas hari Rabu ini, tolong buka balik buku teks kamu ini. Unit 3 ni buat ulang kaji, baca sendiri semula. Ni kita ulang kaji secara
Sikit-sikit je. Kalau kamu nak baca balik, sangat-sangat bagus. Lebih baik kamu baca balik satu-satu. Okey? Boleh? Ada apa-apa soalan? Ada. Ada, ya Nas, kenapa? Belum. Sekejap. Belum. Assalamualaikum Malim. Belum lah. Sekejap lah. Belum. Assalamualaikum Malim. Lalu nak, kalau Belum. bukannya daripada ibunya. Aha. Kalau What's the lelaki time? daripada ayahnya. Okey. Lepas tu, Nas. Ayat kita. Kejap. Yang lain senyap. Tak dengar Nas tanya soalan. Yang lain senyap. Okey, Nas, cepat Nas sambung. Selalunya Ha? kalau perempuan dengan lelaki tu beza. Ha? Kalau perempuan daripada ibunya ataupun ayahnya. Kalau lelaki daripada ayahnya ataupun ibunya. Okey, macam ni Nas. Dia tak ikut macam tu Nas. Dia tak ikut kalau contoh kamu lelaki, Nas lelaki kan, kamu akan ikut ayah je. Tak semestinya macam tu. Nas lelaki, Nas boleh juga ikut ibu. Walaupun ibu Nas tu perempuan. Okey. Dia tak semestinya kamu lelaki, kamu akan ikut ayah kamu je. Tak. Okey. Contoh Ustaz bagi contoh yang Ustaz punya bulu mata ni kan. Ini bukan bulu mata daripada pewarisan ayah Ustaz. Tapi daripada ibu. Okey. Jadi tak semestinya kita lelaki kita akan ikut ayah je. Tak. Dia sebab bila dah berkahwin, kamu ada ayah dan ibu, dua-dua ni akan bergabung. Okey. Bila bergabung ni, dua-dua akan menghasilkan kamu. Kamu yang ada tu adalah gabungan daripada ayah dan juga ibu kamu. Macam ni. Okey. Faham semua? Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Ada Dah. Okay. Baru balik. Saya makan. Kalau tak ada, kita baca doa selepas saja. Nasi kari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dah Kak Ambar ke? Dah ambil gambar dah. Malim. Ya. See you again. See you. Ambil gambar satu lagi Malim. Ambil gambar satu Dah, lagi. tadi dah ambil dah.